Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to Ehsan Hafiz channel. Macam mana keadaan korang sekarang ni? Sihat ke tak? Korang boleh tulis komen kat bawah. Sebab saya minggu ni memang betul-betul busy. Susah betul nak keluar pancing sambil rekod guys. So kepada semua angler kat luar sana, saya harap awak semua sihat dan juga kekal aktif dalam musim PKP ni guys. Walaupun tak boleh pergi memancing, tapi kita boleh servis mesin, kita boleh kaji semula kita punya peralatan dan macam-macam lagi guys. So untuk video kali ni saya akan buat perbezaan antara 4 jenis brake, iaitu DC, digital control, magnetic system, centrifugal dan juga magnetic plus centrifugal guys. Yang keempat ni mesin yang sangat rare, susah juga kita nak jumpa dekat market Malaysia ni, sebab kebanyakannya mempunyai sistem DC, magnetic dan juga centrifugal sahaja guys. So jangan buang masa lagi, let's go. Okay guys, untuk yang pertama kita akan bahas mesin yang menggunakan sistem digital control guys. Seperti yang saya ada sekarang ni adalah Shimano SLX DC guys. Okay guys, ni dalamnya ni adalah digital control, ni adalah dia punya spool. So bagaimana digital control ni berfungsi? Dia berfungsi melalui dia akan detect korang punya kelajuan spool guys. So dalam ni dia ada microcomputer di mana dia akan detect korang punya kelajuan spool dan dia akan memberikan braking yang cukup kepada spool korang guys. So untuk digital control ni memang dia akan bunyi macam ni guys. Dia ada bunyi zing tu guys. Orang panggil bunyi zing lah. So dari segi kita nak adjust dia punya brake, kita ada kat sini, kita ada dial 1, 2, 3, 4 guys. So yang ini menggunakan sistem braking IDC4 di mana dia ada 4 sahaja pilihan brake. Dia ada 1, yang ni 2, 3, 4 guys. Paling kuat braking adalah 4. So korang punya casting distance pun tak akan berapa jauh. So kalau korang nak tengok saya guna SLX DC ni, link berada di atas ni. Saya menggunakan SLX DC untuk memancing ataupun kita nak pergi casting ikan haruan guys. So saya pernah guna mesin ni dan dia mempunyai performance yang sangat baik guys. So guys, kita akan bahas mesin yang kedua pula yang menggunakan sistem centrifugal braking, iaitu Bulzan Iguana Velocity guys. Yang ni Ehsan Haris punya. Korang tengok ni, cantik dia punya color, memang shiny macam tu. Memang terpikat lah nak beli. So beli, jadilah kita punya mesin. So ini adalah contoh sistem centrifugal brake di mana dia menggunakan pin. Ada 1, 2, 3, 4. So kat sini bila korang tutup, bila dia naik macam ni maknanya off. Bila korang lepaskan dia, bermakna dia akan on guys. Seperti macam ni, dia terbaring semua, ni semua on. So kalau macam ni pula dia akan off. Dia maknanya kita tak menggunakan sistem braking lah. Kalau macam ni kosong, semua akan naik. So kalau nak on satu je, buka dia, kira ini adalah yang akan membrakekan kita punya spool. So dalam centrifugal system ni dia tak ada microchip ke apa, dia menggunakan pin sahaja guys. So ni adalah side plate dia, di mana pin tu akan berlanggar dengan kita punya side plate guys. So kat sini kita perlu constantly jaga minyak lah dekat bahagian ni apa ni, plate ni, tepi ni warna emas ni. Kat sini kita kena jaga guys. So guys, untuk sistem braking centrifugal kat sini dia ada 4 pin di dalam dan juga dial di luar guys. So kat sini dia punya maximum dial 6, dia punya minimum dial ialah 1 guys. So bila korang buat kayuhan tu, buat balingan ke, memang sedap guys mesin ni guys. So ni mesin yang saya recommend untuk korang beli dengan harga yang murah guys, budget punya real guys. So guys, mesin yang ketiga yang kita akan bahas menggunakan sistem magnetic braking guys. Seperti contoh di sini saya ada Daiwa RD2 LTD guys. Warna purple juga. Saya memang suka dengan warna-warna purple ni guys. Memang cantik. Purple pasuk emas-emas, memang ngam guys color dia guys. So kat sini kita nak tengok dia punya sistem magnetic. So ini adalah sistem magnetic di mana Daiwa dia tak gunakan seperti pin-pin bulat-bulat magnet tu. Dia gunakan macam ni guys. Nampak tak? Macam ni. So dekat sini dia ada spool dia berbeza sikit, dia ada terkeluar sikit. Benda ni yang akan didetect oleh magnetic sistem kita guys. Dia akan terkeluar dan termasuk. So masa kita buat balingan, dia akan keluar, dia akan detect jumlah brake yang sesuai untuk dikenakan guys. So kat sini ni lah sistem magnetic. Ada juga yang bulat-bulat tu, dulu saya pakai Okuma Serrano, dia bulat-bulat tu, memang sedap juga magnetic system macam tu. Yang ni pun ok juga guys. So guys, untuk adjust magnetic system, dekat sini dia ada dial
0 sehingga 20 guys, dan dia menggunakan McPherson Z system brake. Nampak tu? 0 sehingga 20 guys. Kalau korang nak tengok saya pernah review mesin ni, link ni ada kat atas. Mesin ni memang terbaik guys. So ni spek untuk saya main top water sebab dia ratio 8.1. So karauan dia 86 cm sekali karau guys. So mesin ni memang terbaik guys. Dia menggunakan T-wing system, nampak? Okay guys, mesin yang keempat yang kita akan bahas ialah sistem magnetic campur dengan centrifugal guys. Jarang kita nak jumpa mesin yang macam ni. Yang ni Daiwa Sportline SP bed tie rubber 100 WL guys. Ratio dia ratio 5. Memang sesuai untuk main kolam siakap, kolam air masin lah, terutamanya kolam air masin dan juga haruan yang bersaiz kecil guys. So ni mesin Ehsan Haris, dia beli dekat mana tak dulu, dekat Batu Pahat. So ni mesinnya. Ni antara mesin yang terbaik juga yang saya pernah pakai. So macam ni guys dalam dia guys, di mana dia ada menggunakan sistem magnetic dan juga centrifugal guys. Kalau korang tengok dia punya spool berbeza sikit. Dia punya pin dekat sini guys. Nampak tak? Pin. Lepas tu kita ada dial. Bermakna kita kena dial daripada dalam lah. So kat dial sini ada 0 sehingga 6. Kalau 0 ni no brake, 6 adalah maximum braking guys. Nampak tak? So dia punya pin yang putih ni akan berlanggar dekat side plate belah atas. Macam tu lah sistem brake dia akan berfungsi. Berbeza dengan Bulzen Iguana guys. Kalau korang tengok, dia punya braking akan berlanggar di bahagian dalam ni guys. Tapi dekat Daiwa Sportline, dia langgar dekat belah luar lah guys. Dia yang ni dia langgar dekat dalam. Okay guys, semua sistem-sistem ni ada kelebihan dan kekurangan dia guys, di mana saya akan explain satu-satu untuk setiap satu sistem braking guys. So kita bermula dengan sistem digital control guys. So digital control ni sistem yang baik, terdapat juga dia punya kelemahan. So antara kelebihan dia, dia dapat mengurangkan korang punya backlash ataupun bihun. Dalam orang Malaysia panggil bihun, korang punya apa entah bird nest ke, korang punya backlash ke, dia dapat kurangkan. Dan juga dia memberi braking yang sangat constant guys. Macam mana constant tu? Walaupun basah ke, waktu hujan ke, waktu panas, sistem brake dia sangat-sangat constant guys. Dia dapat memberi brake yang tahap pada yang sama guys. Dan juga kelebihan dia senang untuk di setting. Cuma korang pilih 1, 2, 3 atau 4. Mudah sangat nak guna, sesuai sangat untuk beginner guys. Siapa-siapa yang baru nak start casting, tak tahu bang nak beli reel apa abang, korang boleh consider SLX DC, Curado DC, Scorpion DC antara first reel korang guys. Tapi untuk DC ni cost dia agak tinggi sikit lah pada bahagian tengah-tengah. Dia belum high end lagi, tapi dia pada bahagian tengah. Ada yang high end antara DC, tapi SLX DC korang boleh consider untuk beli. Okay guys, apa kelemahan DC pula guys? So kelemahan DC ni, korang susah sikit nak baling gewang yang bersaiz 7 gram ke bawah dan juga 20 gram ke atas. So korang punya saiz gewang adalah 7 hingga 20 gram. Ini berdasarkan saya punya eksperimen dan saya punya kajian sains lah guys. Nampak? Bukan kajian sains, kajian kejuruteraan. Macam tu, research punya engineering. Saya baling gewang yang 30 gram, dia tak berapa sesuai. Kerana apa guys? Sistem braking dia terlampau over brake guys. Dia memberikan brake yang terlampau. So casting distance kita akan berkurangan guys. So itu antara salah satu kelemahan dia. Kalau gewang yang ringan sangat, dia tak dapat memberi braking yang cukup. So SLX di sini saya recommend untuk beginner lah guys, sebab dia sangat mudah untuk digunakan. So kita akan beralih kepada mesin yang kedua. Let's go. So okay guys, so Ehsan Hafiz pas dekat Ehsan Haris untuk terangkan pasal Iguana Bulzen Velocity. Sebab apa? Sebab saya yang pakai reel ni, saya yang beli dan pengalamannya lebih banyak dekat saya. So kelebihan menggunakan Bulzen Iguana Velocity, so dia ada pelbagai setting brake. Kalau kita boleh tengok kat sini je ada 4 pin. Dekat luar ni je ada 6 dial. Jadi untuk baling gewang 7 hingga 28 gram tak ada masalah. Kita tinggal adjust kita punya pin dengan brake mengikut kesesuaian berat gewang tersebut. Jadi untuk baling gewang ringan ataupun gewang berat, tak ada masalah, anda akan dapatkan distance cast yang terbaik daripada Iguana Bulzen ni. Seterusnya adalah kelemahan pada Iguana Bulzen ni. Sekiranya kita menggunakan contoh, saya bagi contoh 10 gram gewang kita dah setting cun-cun ni. Kita baling-baling cast.
lama kelamaan kita kena setting balik kita punya tension knob, sebab makin lama dia makin longgar, dia makin longgar dan akan menyebabkan backlash. So overall untuk pengguna beginner, pengguna yang baru nak mula ataupun dah lama main dalam industri casting ni, semuanya sesuai untuk kategori masing-masing. So itu saja daripada saya serahkan semula kepada Ehsan Hafiz. Macam mana dengan penjelasan Ehsan Haris tadi guys? Okey ke tak okey? Korang boleh tulis komen dekat bawah guys. Jangan lupa pergi subscribe dia punya channel juga guys, sebab di sana dia dah buat review Iguana Bull Zen mendapat 1.8k views guys. Ni link dia guys. So jangan buang masa lagi, kita akan terus dengan sistem magnetic braking system guys, di mana braking system ni adalah kegemaran saya sebenarnya. So macam ni guys, dalam dia dia ada spool, lepas tu kat sini dia punya macam apa ni, protruding spool, lebih kurang macam tu lah, and then dia punya magnetic system guys. So kelebihan yang ada pada magnetic system adalah dia memberikan satu braking system yang sangat constant guys. Dia punya braking memang sedap, walaupun korang guna brake yang sama untuk lain-lain size gewang, korang tinggal adjust tension knob saja guys. Macam saya gunakan brake 4 untuk Poké Frog 7 gram, lepas tu saya nak baling pencil 15 gram, saya hanya adjust pada bahagian tension knob guys. Sebab apa? Sebab dia berikan braking yang sangat constant guys. Sebab tu saya paling suka mesin yang menggunakan sistem magnetic braking guys. Tapi di manakah kelemahannya? Ialah apabila korang menggunakan gewang yang terlalu ringan guys, seperti gewang yang 4, 5 ataupun 6 gram guys. Dia akan menyebabkan korang punya casting distance kurang dan juga possible untuk backlash guys. So guys, saya dah pakai Ardito ni lebih kurang 3 ke 4 bulan. Dan saya sangat suka dengan dia punya kayuhan dan juga dia punya sistem braking lah guys. So saya dah guna mesin ni waktu hujan, waktu panas, tak ada masalah. Korang tetap dapat cast distance yang sama dan juga korang boleh gunakan dia sepanjang hari guys. So guys, jom kita beralih kepada last braking system yang kita ada sekarang ni, iaitu magnetic plus kita punya centrifugal guys. Di mana macam Ardito ni bergabung dengan Iguana, dia bergabung, maka dapatlah Daiwa Spotline ni guys. Daiwa Spotline ni menggunakan sistem braking magnetic dan juga centrifugal guys. Kalau korang nak tengok dia punya sistem braking macam ni guys. Dia menggunakan sistem braking yang centrifugal dan juga magnetic. Nampak tak? Ni dia punya centrifugal, kat luar dia ada magnetic dia guys. Sistem braking ni sangat-sangat rare kita nak jumpa. Susah juga kita nak jumpa dekat Malaysia ni, sebab tak semua kedai yang ada jual Daiwa Spotline ni guys. Ada certain kedai je yang jual, dan juga di Shopee pun susah kita nak cari mesin Daiwa Spotline ni guys. Tetapi ini adalah salah satu mesin yang terbaik untuk angler di Malaysia guys. Kelebihan dia guys, kelebihan dia juga dia boleh cast gewang-gewang yang ringan 4 hingga ke 14 gram guys. So memang okey guys untuk korang cast gewang yang ringan untuk target ikan sebarau, PB dan juga haruan guys. So apa kelemahan dia? Kelemahan dia bila korang kena jaga tension knob guys, sama macam Iguana Bull Zen tadi. Sebab apa guys? Sebab sistem centrifugal dia akan menggunakan geseran pada bahagian side plate untuk menghasilkan braking guys. So di mana kalau kat sini selalu berlaku geseran, minyak akan sedikit kering daripada korang awal-awal turun casting guys. So guys, mesti korang tertanya-tanya mana satu sistem braking yang terbaik untuk korang ataupun sistem braking yang bagus untuk beginner, medium user dan juga expert user guys. So ini adalah pendapat saya. First kali sistem yang sangat bagus untuk beginner ialah SLX DC guys, kerana dia mudah. Korang tinggal perlu adjust korang punya braking di sini 1, 2, 3 ataupun 4. Untuk bahagian spool, untuk korang adjust seperti dalam kotak Shimano dia ada tulis korang punya spool ni jangan berhentak di kiri atau kanan guys. Bila korang rattle dia tak berbunyi rattle guys. Korang goyangkan tak bunyi rattle, korang dah boleh pakai guys. Tinggal adjust dekat bahagian braking. So untuk beginner memang sangat sesuai untuk pakai digital control punya sistem. So guys, untuk medium level lah, saya panggil medium level, di mana kalau ada entry, medium dan juga heavy user kan guys. So untuk medium gunakan sistem magnetic guys. Kerana apa dia ada complicated sikit, sebab korang perlu adjust pada bahagian brake dan juga tension knob.
untuk mendapatkan casting distance yang ideal ataupun strike zone lah kita panggil. Kita nak cast dekat strike zone. So ini adalah mesin yang sesuai untuk medium level guys. Penggunaannya tak terlalu susah dan juga tak terlalu simple lah guys. Di mana kalau kita gunakan SLX untuk beginner, kita tinggal adjust brake. Tapi kalau kita gunakan magnetic, kita perlu adjust dua benda, iaitu tension knob dan juga braking. So ini saya kategorikan kepada medium user guys. So guys, untuk expert user, saya akan recommend gunakan sistem centrifugal guys. Kenapa centrifugal? Kerana centrifugal ni mampu memberikan casting distance yang sangat-sangat jauh guys. Kenapa? Korang boleh kat sini, korang tekan satu, korang matikan semua brake yang berada dekat dalam pin ni, semua mati, and then korang boleh cast no braking system yang disediakan daripada back casting ni guys. Korang guna korang punya jari untuk bagi pressure kepada spool guys. So korang dapat cast sangat-sangat jauh dan juga sangat-sangat ideal guys kalau korang gunakan centrifugal. Sebab apa? Dia boleh menggunakan kosong braking guys. Itu adalah kelebihan dia. Dan juga untuk menggunakan thumb, memang expert sahajalah dapat buat. Saya pun tak adalah sampai tahap macam tu. Saya masih perlukan sistem brake yang disediakan pada rail ni guys. So guys, ni adalah salah satu contoh saya menggunakan Shimano SLX, di mana kita gunakan sistem centrifugal. Saya kat sini on 2 atau 3 sahaja dah dapat satu casting distance yang sangat-sangat puas hati guys. Lebih kurang 40 meter kalau saya baling OK Frog daripada drift fishing 7 gram guys saiz dia guys. Saya gunakan brake 3 pun dah cukup jauh. Saya boleh baling dalam range 35 hingga ke 40 meter guys. So guys, jangan lupa dapatkan tali 7 Trick Aura 8 21 pound. Yang ni adalah braided kali 8 yang saya gunakan dalam SLX saya guys. Korang tengok ni, tali warna hijau. Sebab apa saya recommend tali 7 Trick ni? Dia sangat-sangat smooth ketika keluar melalui guide-guide pada korang punya rod guys. Dia sangat smooth dan korang dapat casting distance yang sangat-sangat ideal dan juga jauh guys. Okay guys, saya rasa video ni pun dah terlalu panjang. Saya dah bebel banyak dah pasal reel. So korang jangan lupa tekan like, comment, share and subscribe. See you guys in the next video. Ciao.